Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat dan salam sejahtera. Salam sejahtera semua kepada semua guru-guru dan para pelajar yang sudi bersama kita pada pagi ini dalam slot classroom untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Baik, pada pagi ini kita akan bersama dengan Cikgu Abdul Ghani bin Abu Bakar, Cikgu Abdul Ghani daripada SMK Toh Indra Wangsa Ahmad, Batu Gajah Perak, yang beliau merupakan jurulatih utama sejarah bagi SPM dan juga guru cemerlang sejarah. Baik, tanpa membuang masa, saya persilakan dengan segala hormatnya Cikgu Ghani untuk menyampaikan pengajaran beliau. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kalau kita jumpa lagi dalam suasana yang agak berbeza. Biasanya kita guna Meet hari itu. Pada hari ini kita gunakan kelas yang berbeza sedikit. Kita guna StreamYard, kita guna YouTube, kita guna YouTube secara live bersama dengan saya. Jadi saya harap pelajar sudah boleh bersedia lah dengan pengajaran kita pada pagi ini. Okey. Okey, Alhamdulillah. Saya harap pelajar kita sudah sampai kepada tajuk yang sama lagi 4.4, tapi kita masih sambungan 4.3. 4.3. Jadi kalau pelajar yang bersama dengan saya hari itu, dia dah faham lah. Okey, kita tak nak melengahkan masa sebab bukan lama 1 jam ni, sekejap je. Waktu PKP ni kita rasa macam lama. Tapi bila kita belajar sekejap je. Okey, pelajar. Kalau nak bertanya, boleh tulis dekat chat tu lah. Jadi cikgu mungkin akan baca sambil-sambil mengajar. Okey. Tajuk kita hari ini ialah reaksi. Boleh tengok dekat apa yang ada di channel YouTube tu. Reaksi kita ialah reaksi penduduk tempatan. Dia uniknya di sini, bila kita bincang tentang reaksi, dia ada 2 dalam bab ini. Dia beza sikit dengan bab tingkatan 5. Dia tak detailkan tentang penentangan golongan raja. Okey. Baik, kalau kita tengok reaksi ini, okey, pada peringkat awal, perenggan pertama kita nampak. Okey, pada tahun 1946, British menimbulkan reaksi. Ini kita nampak. Ada yang sokong, ada yang tidak menyokong Melayu Union. Okey, yang tidak menyokong ni, kalau kita tengok, cikgu letak warna hijau lah. Raja Melayu, masyarakat Melayu dan Persatuan Melayu. Jadi kalau soalan tanya, sebutkan golongan yang menentang Melayu Union. Okay, cikgu tulis di sini. Sebutkan golongan yang menentang Malayan Union. Okey. Kalau kita nampak di sini, jawapan yang pelajar perlu jawab, cuba letakkan di atas, sudah tentu dia 3 ini. 3 ni
Cikgu letak dengan anak panah lagi supaya pelajar jelas dan faham. Dan kita pada pagi ini akan perincikan tentang penentangan Raja Melayu. Ini penentangan ni. Jadi kita seronok belajar bab ini. Sebab kita nampak raja-raja kita sebenarnya bersama dengan rakyat bangun menentang Melayu Union. Okey, kalau kita tengok ni ya. Penentangan Melayu Union. Tengok yang awal. Okey. Kita tengok bagaimana raja-raja ini bantah. Okey, dia ada step dia. Dia ada kronologi. Jadi kita belajar sejarah ni, dia ikut kronologi. Okey. Bantahan yang pertama membawa kes Melayu Union ke Mahkamah Tinggi. Jadi kita nampak di situ. Di mana dia berkumpul? Ni orang Perak patut banggalah sebab dia berkumpul di Istana Iskandariah Kuala Kangsar. Dia kumpul di situ. Sultan mana kumpul? 3 sultan. Cikgu letak warna hijau. Sultan Perak, Kedah dan Johor. Kita nampak di sini. Kalau soalan tanya, apa yang dia bantah? Apa yang raja bantah? Raja ini dia membantah Sir Harold McMichael yang mendapat tanda tangan tu. Kita dah belajar sebelum ini, tanda tangan McMichael tu dengan cara ugutan. Satu. Tak bagi masa. 2. Kita nampak. Yang ketiga, semangat setia kawan. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau cikgu bagi soalan awal, cuba pelajar tengok di sini. Soalan B tu. Nyatakan cara bantahan raja-raja Melayu terhadap Malayan Union. Apa pelajar nak jawab? Salah satu jawapan yang kita nak jawab tadilah. Yang ini ni. Jadi direct kita tulis bantahan raja-raja, cikgu tulis nombor 2 terhadap Malayan Union dengan cara, okey, kita ambil apa yang ada pada buku teks. Okey, membawa kes ke Mahkamah Tinggi. Okey, membawa kes ke Mahkamah Tinggi. Baik. Kalau pelajar jawab macam ini, pelajar dah dapat 1 markah. Pelajar dah dapat 1 markah. Maka nak 2 je. Dengan cara kita kata dengan cara apa? Sorry, bukan dengan cara. Iaitu Sultan Sultan 3 tadi. Sultan apa? Perak. Titik. Cukup. Pendek je. Kita dapat 2. Sebab markah dia nak 2 markah je. Kalau tak ada pun 1. Jadi sekurang-kurangnya pelajar nampak. Oh, di sini dah dapat 1 atau 2 markah. Kalau lagi baik, ada bahagian McMichael ni udah dapat 3. Udah senang benar nak jawab. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menghantar surat bantahan ke London. Menghantar surat bantahan ke London. Okey, kalau kita tengok situ. Siapa yang hantar?
yang hantar ni, surat ni, sama dengan sultan yang bawa kes ke mahkamah tadi. Itu sebab pelajar, kalau kita nak menjawab soalan ni, kita menjawab benda yang sama. Baca sekali, dapat 2 kali. Siapa yang menghantar? Okay, kita tengok di situ. Sultan Kedah, Perak, Johor. Alasan dia sama macam ini juga. Yang bawah saya letak sini. Alasan dia diperdaya oleh Mike Michael. Jadi kalau betul-betul pelajar yang hebat, dia baca sekali, dia ingat, dia boleh jawab. Diperdaya itu baru satu. Yang kedua, alasan mereka ni sultan ialah mendakwa diugut supaya menurunkan tanda tangan. Jadi cikgu tengok sini Cikgu letak ini nombor 1. Sebab 1. Sebab 1. Yang ini sebab 2. Sebab kadang-kadang pelajar kita dia nak detail macam ini. Okey, sebab 1 diperdaya. Diperdaya ni ditipu pula Yang kedua diugut. Jadi kita nampak di situ. Yang ketiga, apa yang pelajar baca di bawah tu? Sultan Perlis. Perlis tak ada, kita panggil raja Raja Perlis, Tuanku Said Putra. Dia mengirimkan telegram menyatakan rasa tidak puas hati. Okey. Ini sebab yang ketiga. Cikgu tulis. Apa sebab 3? Okey. Tidak diberikan peluang. Diberikan peluang mendapat nasihat daripada pembesar negeri. 2 step ini pelajar baca, dia ada kesinambungan. Itu kalau soalan tanya, cikgu tulis di sini, mengapakah raja-raja Melayu menghantar surat bantahan? Jadi kalau di sini pelajar boleh jawab. Pelajar boleh jawab dengan direct. Kenapa menghantar? Raja-raja Melayu menghantar surat bantahan kerana 1. Mendakwa diugut. Diugut oleh siapa? Mike Michael. 2. Kita nampak mendakwa diperdaya oleh Mike Michael. Yang ketiga, tidak puas hati kerana tidak diberikan peluang. Maksudnya tak sempat nak bincang dengan pembesar negeri. Hari ini kita panggil exco. Okey, 2 ni. Setakat ini ada nak tanya boleh tulis dekat chat tu. Mungkin cikgu boleh bagi respon. Kalau pelajar nak tanya 2 peringkat awal yang kita belajar. 1 isi, Jonathan, 1 isi tak cukup 2 markah. Kecuali isi ada fakta, huraian, contoh. Okey. Jelas Jonathan? Okey, thank you. Ada lagi? Kalau ada sebab kita tak boleh laju. Waktu-waktu PKP ni dia ada pelajar yang boleh belajar, ada yang pelajar tak nak belajar. Hantar kat Telegram pun tak jawab. WhatsApp jauh sekali. Tapi kalau dekat
di luar nampak elok aja guna handphone kan. Okey. Bebel pula bagi ni. Okey. Ada lagi pertanyaan? Okey, tak ada lagi, tak apa. Okey, tengok yang ketiga. Okey, Raja-Raja Melayu dia menyokong Kongres. Okey, mungkin pelajar tanya Kongres ni apa? Kongres ni ialah perhimpunan orang Melayu pada waktu itu. Okey, kalau kita tengok Kongres ni disokong oleh Raja Melayu. Siapa yang sokong? Ini pelajar tengok. Contoh Sultan Isyamuddin Syah Ibni Almarhum Sultan Alauddin. Jadi dalam kita jawab soalan, pelajar boleh jadikan nama dia Sultan Selangor. Pendek kan? Jadi fahamlah pemeriksa. Jadi oleh kerana dia menyokong Kongres, Persatuan Melayu Selangor menjadi tuan rumah pertama. Hebat tahniahlah kepada orang Selangor. Perak ada, Selangor ada, Johor ada, Kedah, Perlis. Kalau tengok Sultan, kita semua ada. Okey, Cikgu berhenti. Hafiq Aiman tanya. Cikgu, bolehkah kita jawab soalan hanya menggunakan contoh, tiada isi? Contoh. Bila bagi contoh, Hafiq mesti ada fakta. Fakta tu isilah. Kalau bagi contoh saja tak boleh. Dia mesti jawapan yang lengkap. Fakta, huraian, contoh. Kalau tak ada contoh, fakta, huraian okey lagi. Kita nampak situ. Jadi pelajar dia kena alert situ. Tapi kalau dah tak boleh juga, jawab, jangan tak jawab. Itu je yang boleh buat kan. Dua fakta boleh. Dua fakta baguslah Azira. Hebat Dua markah, dua fakta. Baguslah. Tapi kalau soalan 6, 8, itu soalan esei jangan bagi fakta saja. Fakta, huraian, contoh. Kalau kebat, tambah inferen. Itu. Kita nampak di situ dengan jelas supaya pelajar boleh nampak. Okey. Setakat ni Okey, terima kasih pelajar bagi respon. Tak adalah cikgu seorang aja ngajar kan. Okey, tengok yang keempat. Yang keempat ni permaisuri. Ini yang cikgu suka ni bila cikgu ngajar bahagian ni. Yang ini faktor yang paling cikgu suka. Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Okey, kita nampak situ. Permaisuri Perak. Selalu kita nampak lelaki ke depan. Ini perempuan. Okey, kita tengok. Permaisuri ni siapa namanya? Tunku Permaisuri Perak, Raja Perempuan Klesum. Seronok. Bangga orang yang sekolah di sekolah menengah Raja Perempuan Klesum. Kenapa? Puteri ini berarak bersama-sama dengan wanita negeri Perak. Kita nampak ada ahli parlimen. Jadi apa yang nilai kita dapat di sini, kita ada perasaan kagum lah dengan semangat ni. Perhimpunan yang diadakan di mana? Di Kuala Kangsar. Ni. Perhimpunan di Padang Bandar Diraja Kuala Kangsar. Kita nampak pada waktu itu. Okey. Itu yang keempat. Tengok step balik Satu. Okey, satu tadi membawa kes mahkamah. 2, menghantar surat bantahan. 3, menyokong Kongres. 4, Permaisuri Perak
memimpin gerakan. Okey. Ada 4 ini sebenarnya dah cantik dah untuk kita jawab soalan yang ada. Kalau kita nampak di situlah. Okey. Kalau kita tengok soalan yang ada pada buku teks, kalau pelajar mungkin perasan, dia kata sini. Cikgu ambil balik soalan daripada buku teks. Jelaskan ciri-ciri. Yang ini cikgu tak nak sentuh. Sebab ini adalah tajuk yang kita belajar minggu lepas. Okey. Bagaimana penduduk tempatan? Nampak soalan ni. Katakan kita tukar penduduk tempatan ni kepada sultan. Kita letak bagaimana sultan menentang Malayan Union. Kita letaklah markah di sini. 6 markah. 6 markah. Jadi cuba pelajar bagi respon dekat chat. Apa jawapan yang pelajar boleh tulis di situ kan? Bagaimana penduduk tempatan? Okey, kita boleh masuk. Bagaimana sultan menentang? Jadi kalau kita tengok di situ, kita ambil fakta yang ada di buku teks muka surat 100, 101. Kita nampak dua ni kita kena ambil sebagai jawapan dia. Okey. Ada pertanyaan pelajar? Kalau ada boleh tulis sambil-sambil cikgu ngajar ni. Ini santai aja ya. Sambil-sambil kau mau duduk di bawah jambar boleh. Nak kata kedai kopi janganlah Ini bulan puasa. Okey. Kalau tak ada cikgu teruskan lagi lah. Okey. Memulaukan. Ini yang kelima. Memulaukan upacara perlantikan Gubernur Malayan Union. Kalau kita tengok Gubernur Malayan Union ni siapa? Okey, Gubernur Malayan Union yang dilantik ialah Sir Edward Gen. Kita dah belajar sebelum ini. Bila dia datang, kita nampak Raja-Raja Melayu ini memulau. Perlantikan Gubernur. Kita nampak hebatnya orang Melayu pada waktu itu, dan rakyat juga membaikot upacara jenuh sebut upacara perlantikan Gubernur Melayu. Okey, Jonathan, 2 fakta, 2 uraian, 2 contoh. Kalau soalan 6 markah, baguslah Jonathan, tapi elok bagi lebih. Bagi lebih itu lagi cantik lah. Sebab takut jawapan kita tak kena dengan skema. Tapi tu kadang-kadang kita jawab, bila cikgu tanya, kamu jawab ke? Saya jawab semua cikgu. Tapi bila keluar, dapat markah, elek. Kosong. Sebab jawapan tak kena. Okey. Terima kasih Jonathan. Dia kali dah. Mungkin pelajar cikgu hari ni Jonathan semua nama kot. Okey. Kita tengok slogan yang diguna. Daulat tuanku. Bagus. Ini biasalah. Hidup Melayu. Memulaukan pelantikan ni. Sir Edward Gen yang pada waktu itu juga mengadakan sidang akhbar. Kita tengok bagaimana hebatnya pemimpin Melayu pada waktu itu. Pemimpin Melayu itu sultan lah. Kita nampak hebat. Jadi apa yang boleh kita ambil nilai? Sebab soalan sejarah ni dia mesti faham nilai. Okey, nampak sini. Di bawah. Biasa kita hujung bulan kita belajar penerapan nilai civic.
Sekarang dah lupa sikit lah sebab tak ngajar di sekolah. Okey. Kalau kita tengok di sini, kita patut mencontohi sikap pemimpin yang sanggup berkorban. Dia ini satu markah tu kita nampak korban apa? Dia sambung lagi situ. Iaitu sanggup mempertahankan kedaulatan negara, satu markah. Walaupun halangan daripada pihak British. Kalau di sini markahnya 1 tambah bawah lagi 1. Jadi 3 markah. Woi, senang punya jawab Jara. Masalah kau tak nak jawab. Kalau kita nak jawab, tak ada masalah, jawab je. Sejarah ini jangan tak jawab. Okey, Fauzi, cikgu ada tip tak untuk mengingat poin yang penting? Kalau cikgu Fauzi, cikgu tak hafal semua. Kita hafal mana step yang banyak markah. Okey, mana yang banyak markah? Kalau kita tengok di sini. Nombor 1 dengan nombor 2. Jawapan ni dia berkait. Bawa ke mahkamah, surat bantahan. Kalau kita tengok ayat awal-awal, M. Dua-dua M. Membawa ke mahkamah, menghantar surat bantahan. 2M. Bagus lagi, M yang ketiga. Menyokong Kongres Melayu. Okey. Bagus lagi, memulau. Lagi bagus, menentang. Semua M. Fauzi, semua M. Jadi kita letak, okey. Membawa kes mahkamah. Membantah. Menyokong Kongres. Apa lagi? Menentang. Memulau. Itu fakta. Barulah kita cari huraian dengan contoh. Jelas Fauzi? Okey, thank you Fauzi. Jangan post yang yuk. Kishan. Selain daripada nilai yang ada dalam buku, dia selain daripada buku teks pun boleh Kishan. Sebab dia soalan kebat. Mungkin kita katakan sikap merendah diri. Raja rendah diri kan? Sebab turun bersama dengan rakyat. Betul juga. Apa lagi kita nampak sikap rakyat? Yang kita nampak berusaha gigih. Tengok. Macam mana usaha dia? Kita bagi contoh. Mereka bawa kes mahkamah. Memulau, menentang dan sebagainya. Itu kita nampak. Hebatnya pemimpin Sultan pada waktu itu. Ini baru Sultan. Tengok, gambar ni. Sultan wife leads protest of women against union. Okey. Ideal. Cikgu boleh tak ambil fakta Google? Ambil fakta Google, tapi mesti link dengan buku teks. Sebab jawapan cikgu-cikgu ni, dia kalau kebat, dia munasabah. Tapi kalau fakta, dia hanya buku teks. Tak kisahlah buku teks mana pun, mungkin Form 1, Form 2, Form 3, dah sampai Form 5 dia boleh ambil. Okey. Terima kasih. Okey, jelas nampak ni. Itu baru habis penentangan Sultan. Jelas belajar penentangan Sultan ni. Ada lagi yang nak bertanya tentang penentangan Sultan? Cikgu nak pelajar betul-betul faham. Sebab sejarah ni, dia bukan boleh belajar laju. Belajar, faham, cuba jawab. Kalau matematik kita buat latihan kan? Sejarah pun sama. Baca dan jawab latihan. Okey.
Okey, kita masuk yang kedua. Ini sedap ni. Bahagian ni penentangan rakyat. Ini yang kedua. Penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Bagaimana rakyat pada waktu itu? Siapa dia punya kepala? Kepala ni core lah, core, orang yang hebat. Dalam minda pelajar, kita kena set orang yang paling kita jangan lupa, Datuk On. Datuk On bin Jaafar. Okey, kita tengok di sini buku teks. Okey, kalau kita tengok pada buku teks yang awal, apabila BMA ni menyiarkan tentang penubuhan Melayu Union, kita nampak orang Melayu dah mula membantah melalui akhbar. Kita tengok nanti. Cendekiawan, Persatuan, Kongres, Perhimpunan. Maksudnya ada 5 bentuk penentangan. Jadi macam mana nak ingat? Mesti pelajar kata, cikgu macam mana nak ingat? Okey, senang. Dia yang ini, dia tak ada huraian. Fakta je. Mungkin keluar dalam soalan struktur 2 markah. Apakah bantahan orang Melayu terhadap Melayu Union? 2 markah. Takkan kita nak bagi fakta huraian contoh. Kita bagi akhbar. Yang mudah lagi apa? Kongres. Kenapa? Sebab dia link dengan tajuk yang kita belajar bantahan tadi, awal. Okey. Yang ini kita tengok satu persatu. Kalau cikgu laju, tolong bagi tahulah. Okey, akhbar. Kita dah belajar dalam bab 2. Akhbar orang Melayu ini, tolong ingat nama utusan Melayu. Satu pun cukup ingat. Okey. Bantahan akhbar, tengok contohnya, utusan Melayu. Fakta, contoh. Huraian, kita ambil mana? Menyuarakan bantahan dengan keras, mengecam dan mengutuk Melayu Union. Okey. Ada 3 huraian di situ. Mungkin 3 markah, mungkin 1 markah. Okey, apa lagi kita nampak? Akhbar buat mengadakan perhimpunan besar-besaran. Jadi di sini, kalau cikgu nak letak, ini fakta. F, fakta. Contoh, kita ada huraian. Kita ada huraian. Untuk bahagian yang pertama ini, pelajar sudah mungkin dapat, 4 markah. Itu sebab dalam kita nak mengingat fakta, kita cari fakta yang lengkap macam ni. Ada contoh, ada fakta, ada huraian. Okey. Yang kedua, sebelum kita pergi tengoklah sikit dekat buku teks. Sebab pelajar ni dia jarang nak baca apa yang ada ditulis dekat sudut maklumat. Tengok baca sikit. Hari lahirnya Melayu Union itu adalah hari sehabis-habis sedih bagi orang Melayu. Orang Melayu berkabung. Nanti pegang perkataan kabung ni. Kita pakai lilitan putih pada songkok. Menandakan kesedihan. Sedihnya orang Melayu pada waktu. Macam kita bila Sultan meninggal dunia kan. Kan kita berkabung, bendera turun, pakai songkok, lilitan putih.
Itulah macam inilah Malay Union. Okey. Yang kedua, okey, tengok gambar. Ini Datuk Ni Ahmed Kamil. Kenapa cikgu kata tengok gambar? Sebab kadang-kadang soalan kertas satu, dia keluar gambar. Siapakah tokoh tersebut yang menentang Malayan Union? Kita kena tahu. Oh, ni. Okey. Kita tengok yang kedua. Bantahan fakta 2. Okey. Pemimpin Melayu. Di sini cikgu garis pemimpin yang paling mudah kita ingat. Kalau kita tengok, Datuk On Jaafar. Mana lagi yang mudah kita ingat? Zakbar. Jadi di ini pula. Jadi ini adalah contoh 1A. Contoh 1A. Okey. Apa huraian dia? Dia menggerakkan apa? Menggerakkan orang Melayu menentang Melayu Union dengan pelbagai strategi. Huraian. 1A. Sudah dapat 3. Jadi kita nampak dalam kita nak jawab soalan, tadi 4, yang ini 3, 7. Itu sebab cikgu suka kalau pelajar beli buku teks sendiri, boleh conteng-conteng macam ni. Kalau tak ada, print. Macam cikgu ni, print. Bolehlah dapat pada cikgu sejarah kan. Okey. Ada nak tanya setakat ini? Boleh. Jonathan, okey. Boleh cikgu menerangkan skema permakahan untuk soalan subjektif. Subjektif tu karangan skema kita. Jonathan dia soalan, katakan soalan cikgu tunjuk. Tengok soalan cikgu tunjuk sini Okey. Soalan yang ada ni, kalau yang pertama, siapakah pegawai British yang menentang Malaya Union? Kita katakan, katakanlah awak jawab Harold McMichael. Awak tiba-tiba kita jawab Harold McMichael pula. Betul atau salah? Tentu salah. Dia nak, kalau jawapan struktur, jawapan dia pendek sahaja. Tak perlulah kita sokong dengan huraian dengan contoh. Tapi kalau buat, tidak salah. Kalau nyatakan cara bantahan. Nampak di sini Cara bantahan membawa kes Mahkamah Tinggi. Sultan Perak. Dia ada 2. Sebab ini soalan esei. Dia ada intro dulu. Itu cara kita jawab. Tapi intro ni tak ada markah lah. Okay, kita nampak di situ Okey, jelas Nadan Okey. Kita kembali kepada bahagian buku teks kita. Okey, kalau ada lagi yang nak bertanya, kita dah pergi ke bahagian yang kedua ni. Sebab hari ni kita nak pergi bantahan sultan, bantahan rakyat. Jadi itu yang kita nak berikan tumpuan. Okey. Yang ketiga. Tengok, jangan tengok gambar ni. Bantahan wanita dengan gambar sebelah ni dia tak tally. Okey. Apa pula Richard Wisted dalam wanita pula cikgu? Bukan. Okey, tengok Bantahan wanita ini adalah F3. Dia terus pergi contoh. Kita nampak di sini, kita nampak dia contoh dulu. Cikgu suka pelajar ambil contoh Cikgu Zahara. Cikgu Halimatun Abdul Majid. Dah dapat 2 sini Fakta contoh 3A.
Mereka ni, kalau kita nampak Cikgu Zaharah ini, dia berucap. Itu Ryan ya. Berucap membantah pelaksanaan Malayan Union. Dan ini adalah benteng barisan hadapan. Oh, frontliner ni. Macam PKP frontliner kita ada kan. Askar, polis. Zaman ni pun dah ada frontliner. Jangan kau tak tahu. Frontliner. Tak lama lagi frontliner di sekolah, cikgu-cikgu lah. Nak jaga komo pergi sekolah kan. Okey. Nampak ni Cikgu Halimatul Abdul Majid Datin Putih Mariah. Ini ada maklumat dalam Google nanti cikgu akan masukkan maklumat ni dalam grup kita. Grup tingkatan 4 e-didik yang cikgu buat tu kan. Cikgu hari ni nak masukkan cerita ini. Jadi pelajar yang tak join nanti boleh join lah sebab apa yang cikgu cerita hari ni, cikgu cerita lagi dalam chat di Telegram. Okey, pendakwah Islam. Cikgu nak tanya, kalau salah eja, tak ada tolak markah setakat ini. Tapi janganlah lari jauh sangat. Kalau Candi Borobudur contohnya, Candi Bodoh Dubur, mana nak bagi markah? Kalau 1R, kalau kita Datuk On Jaafar, M1 yang kita bagi, boleh. Short form, MU, boleh, cikgu faham, tapi tak digalakkan lah. Tulis dah penuh dulu, Malayan Union, dalam kurungan MU. Lepas tu gunalah MU. Cikgu tak suka tulis MU ni, takut nanti kau mau tulis Manchester United. Lain pula jadinya. Okey. Jawab soalan Okey, terima kasih. Maksudnya adalah respon tu, tak adalah cikgu ngajar seorang. Okey, yang nampak sini bantahan. Yang ketiga. Okey, yang ketiga dalam bantahan seterusnya ialah sini 3. Dia bagi bantahan wanita. Bantahan wanita tadi dia letak dalam cendekiawan. Tapi yang ini cikgu letak F3. Silap Okay, cikgu letak F3 tapi dia masih dalam bantahan cendekiawan. Okey, fakta seterusnya. Ini dah F4 ni sebab yang atas tadi dia ada dua bahagian. Satu ialah bantahan wanita, satu tokoh pentadbir. Okey, kita tengok bantahan Persatuan Melayu. Mana yang paling senang pelajar ingat? Sebab contoh ni mungkin pelajar lupa. Tak tahu bagi contoh, tak apalah. Jangan bagi. Tapi rugi. Cikgu ambil negeri. Persatuan Melayu Johor. Persatuan Melayu Selangor. Jangan kau tulis Persatuan Melayu Perak pula. Tak ada. Bukan semua negeri ada. Ini persatuan yang membantah Malayan Union. Dia bantah apa? Dia bantah bawah ni. Membantah tindakan Michael mendapat tanda tangan Raja Melayu. Kita nampak situ jelas pelajar? Kita nak menghafal, kita kena pandai. Itu kena belajar dengan cikgu-cikgu, ramai cikgu-cikgu hebat di luar sana. Kadang-kadang pelajar kelas yang ketiga, keempat, belajarlah dengan kelas pertama. Mentor-menti kan ada di sekolah kan. Kita belajar. Tengok soalan cerna ni. Nyatakan tokoh wanita yang menentang Malayan Union. Kata dia bagi 2 markah. Mana kau nak jawab? Inilah. Datin Putih Mariah, Halimatul Abdul Majid. 2 markah di situ. Okey. Kalau kita tengok di sini,
kita dah boleh jawab dah. Bagaimana penduduk tempatan menentang Malayan Union? Cuba pernah tengok penduduk tempatan menentang Malayan Union melalui apa yang kita belajar tadi lah. Golongan cendekiawan, golongan wanita, akhbar. Kita nampak di situ. Bagi huraian. Okey. Setakat ni ada pertanyaan? Boleh kita kongsi kalau nak tanya. Kalau salah tulis contoh, tulis salah tulis, tolaklah markah. Sebab contoh tak kena. Itu sebab jawapan. Nanti okey, anugerah ilahi nanti kemudian panel last cikgu tulis apa dia punya link. Okey. Okey. Sebab kalau markah 6, jangan kita bagi 6. Kita bagi 8, 10 tak apa. Kita nak jawab, kita gelojoh. Bukan makan jangan gelojoh. Jawab biar tamak. Gelojoh kita nak tulis banyak jawapan. Bukan 2 je bagi. 4. Lagi bagus, ada pelajar tak jawab langsung. Itu apa nak bagi markah, tulis bawah. Dengan harapan pemeriksa, tolonglah saya. Saya ni anak yatim. Mana tahu pemeriksa kau anak yatim? Bagi tahu cikgu, tolonglah saya tertidur waktu menjawab kan. Tak boleh lah macam tu Kena cuba jawab. Okey. Pelajar. Masa kita ada lebih kurang 20 minit lagi. Lama lagi tu Itu sebab kita boleh selang-seli dengan soal jawab. Kalau meet pelajar bertanya kan. Ganggu pula tu nak presenting. Sekarang tak ada. Okey. Kita tengok. Fakta 5. Jangan ini nombor 4. Tapi kita pergi fakta ke-5. Ingat balik Fakta 5. Okey. Kalau kita tengok fakta 5 ni, dia banyak cerayanya. Okey, dalam fakta 5, cuba pelajar baca dulu. Yang tak ada buku boleh cuba bagi masa untuk baca. Okey, kita nampak pemimpin Persatuan Melayu dan Sultan bekerjasama mengadakan bantahan. Di mana? Itu di itu lain lah tu. Di mana? Kelantan, Kedah, Johor. Ada 3 tu. Pemimpin Persatuan Melayu. Nanti kadang-kadang pelajar mungkin akan tulis orang Melayu. Orang Melayu dan Sultan bekerjasama. Orang Melayu tak ada markah lah. Sultan dapat markah. Sebab dia tak kena dengan buku teks. Okey. Kita tengok bantahan daripada 3 negeri ini satu-satu. Okey, kita pergi bantahan yang pertama. Contoh B1, bantahan 1 di Kelantan Kalau kita tengok di Kelantan ni, berapa orang yang ada pada waktu itu? Ramai. 10,000 berhimpun membantah perhimpunan semasa Michael datang untuk mendapat tanda tangan Sultan. Nak datang 10,000. Nak kumpul 10,000 bukan senang. Jauh-jauh waktu tu. Jumpa rimau, patah balik, nyorok, jalan balik. Jumpa gajah pula, lari. Kalau contoh betul, fakta salah. Tolak markah tak? Selalunya kita kalau baca secara keseluruhan nyemak ni kita tetap bagi markah. Jangan risau. Yang penting anak-anak SPM 2021 jawab. Sebab anak-anak ni risikonya tinggi. Sebab lama tak belajar satu.
Kedua, bab tingkatan 4 ni 10 bab. Kita baru bab 4. Itu kita mengucapkan terima kasih lah kepada e-didik yang berusaha nak buat kelas ni. Okey, cikgu biasa tahun kena masuk tak dalam jawapan. Kalau boleh ingat, masuklah sebagai tambahan. Tak ingat tak apa. Macam Malay Union 1946. Kau mau bagi 45 tak ada markah. Jawapan dalam sejarah SPM adakah akan ditolak jika salah tulis fakta? Kalau fakta huraian contoh salah, kosong lah. Dia tak boleh. Dia mesti fakta betul, huraian salah, contoh betul. Huraian salah. Fakta dapat markah, contoh dapat markah. Seronok kan? Tapi, okey. Jangan tak jawab langsung. Okey, kita tengok yang kedua. Pairing kita jawab lagi Bantahan yang kedua di utara. Bantahan. Tadi di timur. Ni utara. Lepas ni selatan. Tengah tak ada. Okey, kita tengok bantahan yang kedua. Tengah bukan tak ada. Kan ada kongres tu di Selangor. Itu kira peringkat tengah lah. Okey. Bantahan di Kedah. Ini pada tu Sultan Badri Shah. Ribuan orang Melayu berarak. Berarak ni demonstrasi ni. Berarak. Kita nampak pada waktu itu dianjurkan oleh siapa? Yang ini kalau ingat, ingatlah. Kalau tak ingat, tak apa. Kesatuan dengan persatuan. Lebih kurang lah. Kadang-kadang diterima lah. Kesatuan ulama senang. Kesatuan Melayu Kedah senang. Persatuan Melayu Kedah. Dia ada kesatuan, ada persatuan pada waktu itu. Okey. Kita nampak mereka ini menganggap kandungan kertas putih, yang kertas putih ni Melayu Union lah mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Kita pada waktu itu hebat orang kita ni. Ribuan. Okey. Tok saya lah sebab saya asal orang Kedah. Mungkin tok saya ada ni. Okey, baik. Bantahan di Johor. Tengok gambar. Di Johor kita tak dapat lari pada Datuk On. Kita nampak situ Okey, siapa ini yang mimpin? Sebelum tu kita tengok ini bantahan 3. Salah aja. Bantahan 3. Okey. Kita nampak di sini dipimpin oleh Lembaga Kesatuan Melayu Johor. Lembaga ini disertai oleh Persatuan Melayu Johor. Ada lembaga, ada persatuan, ada kesatuan. Banyak nak ingat ni. Tapi bukanlah kita nak ingat semua. Tapi jangan tak ingat langsung. Okey, kita nampak di sini. Okey, ada soalan sebelum tu. Kesatuan ni nama lama. Tapi boleh tulis, kita ikut buku teks kalau kita tulis kesatuan, kita tulis kesatuan. Kalau dia tulis persatuan, persatuan. Pada pandangan cikgu, kesatuan tu dia lebih rapat hubungan. Satu kan? Dia nak satu kan? Persatuan ni dia ada banyak cawangan. Itu pandangan cikgu kalau salah minta maaf. Okey, baik. Kita nampak Dr. Hamzah berucap menentang Malayan Union. Menentang Dato' On berhimpun menentang Malayan Union. Tersasui-sasui. Okey. Apa yang kita nampak di sini? Ucapan Dato' On, cikgu nak letak warna hijau sebab menarik. Dia menggesa orang Melayu bangkit bersatu menentang penjajah British. Itu sebab kita nampak
Datuk On inilah yang akan lead kebanyakan kongres lepas ini. Contoh lead ya ialah Pak Kembar lah. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Nama lah. Lepas itu tukar kepada UMNO. Okey baik ya. Kini bantahan. Ini kongres yang terakhir lah. Kongres Melayu. Bila sebut kongres, kita nampak pemimpin-pemimpin Melayu pada waktu itu, dia orang berkumpul, dia orang berbincang. Nampak ni? Dia menghubungi Datuk On, Datuk Panglima Bukit Gantang, Tunku Abdul Rahman untuk menzahirkan penubuhan. Daripada sinilah akan bawa kepada penubuhan UMNO. Mereka berkumpul di mana? Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru. Baru ada tengah. Daripada sinilah cikgu ringkaskan setiap negeri ini dia hantar wakil dan bersetuju menubuhkan UMNO untuk menentang Melayu Union. Kita nampak gambar dia orang di Kelab Sultan Sulaiman tu kan. Jelas, menarik kan. Lepas itu diadakan lagi kongres di Johor. Dan di Johor inilah pelajar kena garis UMNO ditubuhkan. Idea itu di Selangor tadi ya. Kongres UMNO ditubuhkan di Istana Johor pada 11 Mei 1946. Jadi kita nampak dengan lahirnya UMNO ini, dia dah menggerakkan ke seluruh pelusuk tanah air lah, menentang Melayu Union. Sebab apa? Dia menganggap, tengok, ini mungkin jadi satu soalan ya. Apa yang anda faham tentang hari kematian? Hari kematian ialah hari penubuhan Melayu Union yang dianggap hari sedih lah. Di mana orang Melayu memakai lilitan kain putih disongkok sebagai tanda berkabung. Jadi kita nampak di situ. Daripada sinilah orang Melayu bangun menentang Melayu Union. Tengok gambar pun kita tak faham. Okey. 2-3 minit ini kalau nak tanya boleh bertanya lah. Okey, pelajar. Kita sudah hampir penamat. Masa kita 1 jam. Kita tak boleh lama-lama sangat belajar. Dia macam waktu sekolah, 1 jam je kan. Kalau ada pelajar nak bertanya, boleh bertanya. Sebab kita dah hampir habis lah. UMNO ni cikgu tak nak detailkan. Pelajar boleh baca. Kita dah habis 4.3 sebab UMNO ni memadai dengan pelajar memahami tajuk-tajuk yang telah kita belajar subtopik sebelum ini. Okey, berkabung tu maksudnya dia macam kita kematian lah, kita kabung kan. Pakai baju hitam, sedih, tak keluar rumah, macam putih cinta kan. Duduk bawah bantai, kabung lah tu. Okey. Terima kasih kepada yang join ya. Okey, Jonathan, nasihat cikgu untuk mendapat markah cemerlang. Okey, terima kasih Jonathan. Nak dapat markah cemerlang, yang pertama, jangan pontik kelas. Terus belajar. Kedua, kalau boleh buku teks, tanda macam cikgu tanda lah. Merah untuk fakta, huraian warna lain, contoh warna lain. Tulis markah di tepi. Sebab bila kita nak ulang kaji, kita dah tahu. Kita baca bahagian ni, dapat markah berapa. Okey, ada lagi. Live, ini live yang keempat kot. Sebelum ni 3 di meet lah.
Ni Serena tak apa, lepas ni boleh join e-didik ni okey. Sangat jelas, terima kasih. Cikgu doakan semua anak-anak berjaya mendapat markah yang baik dalam peperiksaan tahun depan. InsyaAllah minggu depan kita ada kelas macam ini juga. Dan pelajar terus bagi sokongan kepada e-didik lah. Like, subscribe di bawah tu ya. Dan panjang-panjangkan kelas kita ni kepada rakan-rakan kita yang lain lah ya. Supaya lagi ramai join. Lagi ramai belajar. Mungkin dengan kita tarik rakan kita, dapatlah pahala. Jadi, cikgu sudahi kelas kita ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Kita jaga diri kita. Okay, terima kasih.